Kalau bini anak disambut oleh lelaki, dia disambut bawah kaki, dilihat oleh lelaki yang bukan suaminya, kata doktor perempuan ramai. Kamu sayur. Atau kamu bertanggungjawab bayarlah untuk swasta pun. Yang kadang kita tahu waktu swasta itu tak duit simpan sedikit-sedikit. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Bayarlah. Bukhari buat tajuk, bolehkah orang lelaki merawat perempuan dan perempuan merawat lelaki? Dia nak ayatnya boleh lah. Itu cara Imam Bukhari. Sebab apa dia mari dalam hadis ni, di bawah tajuk ni, Rubai' binti Muawwadh bin Afra kata kami perang bersama Nabi SAW. Kami itu maknanya orang perempuan lah, puak-puak perempuan. Kerja kami ni apa? Beri minum kepada orang-orang. Orang-orang tu hak perang je lah, kepada lelaki. Tak kira dia suami kami ke, dia tu adik-adik kami ke, ataupun siapa-siapa saja. Kami berkhidmat kepada mereka, tolong. Kami hantar orang hak mati, hak mana luka, hantar balik ke Madinah. Dalam riwayat yang lain sini mananya kami mengubat orang sakitnya tak ada. Cara Imam Bukhari dia sebut dah dalam bab sakit dulu ada kami wanudawil marda. Kami mengubat orang-orang sakit. Kami itu siapa? Orang perempuan. Inilah hak perempuan kan. Kalau dalam hadis ni sebut perempuan merawat lelaki, boleh. Dia pakai kias lah. Kalau perempuan boleh, lelaki pun boleh jugalah merawat perempuan. Ini merawat pada ketika-ketika tertentu. Lepas tu kalau seorang itu secara khusus jadi doktor perempuan ataupun doktor lelaki, masing-masing ni tak suka nak merawat orang tidak sejenis dengan dia, boleh ke? Boleh. Imam Bukhari nak ayat tu. Adakah ini dalam keadaan darurat saja? Setengah mengatakan dalam keadaan darurat saja, setengah mengatakan tidak. Imam Bukhari mengatakan tidak. Dalam keadaan tidak darurat pun boleh. Dalam keadaan biasa-biasa begini, kalau nak kira doktor lelaki ada, tapi dia nak pergi kat doktor perempuan, atau doktor perempuan ada, dia nak pergi kat doktor lelaki, boleh. Sebab ini cerita-cerita ni bahkan selepas Nabi SAW perempuan-perempuan merawat lelaki tu dalam hadis banyak sekali kita temui. Padahal ada orang lelaki nak ayatnya boleh, tetapi dalam batas-batasnya lah. Kalau nak buka, nak dedah aurat, sekadar yang perlu. Jangan buka habis. Kalau nak sentuh, sekadar yang perlu. Kena ada adab-adab dia. Misalnya kalau suami isteri minta izin dulu dengan ayah perempuan tu, minta izin royak ke dia dulu, kita nak jamuh ni. Itu kalau perlu jamuh. Ada setengah-setengah perubatan tak payah jamuh pun. Dia pakai tengok-tengok royak cerita-cerita dia gini-gini, padan. Tak apa. Itu cara dia mengaji cara lagu tu. Tapi kalau hak masa mengaji, pasal kena jamuh, tak apalah. Sebab ilmu dia lagu tu. Dah kita pergi jumpa dengan dia, nak ayatnya tak apalah. Orang lelaki boleh mengubat orang perempuan, perempuan boleh mengubat lelaki. Tentu sekali yang luka yang kami merawat orang-orang yang luka, sahabiah kata ni, luka ni dia tidak luka tempat tidak aurat saja. Tempat aurat punya ada lah tempat kena luka tu, paha kau misalnya kita kata luka. Tak boleh nak buka lah, sekat betis saja. Tidak. Bila kata merawat tu tak kira lah tempat mana-mana. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya dari segi merawat ni serupa lelaki dengan perempuan. Lepas tu nak merawat biar tepat, biar betul, kena mengaji. Kalau tak mengaji macam mana? Mungkin kau menimbulkan penyakit lagi. Dengan sebab itu, bila orang perempuan dia boleh merawat lelaki, nak merawat dengan cara yang betul ni dia kena mengaji. Dengan itu kita katakan bolehlah orang perempuan ngaji perubatan, ngaji gapo boleh, tidak ada halangan. Selalu Imam Bukhari ini dalam tajuk dia mulakan dengan hal, tanya, bolehkah? Dia tidak jawab dalam tarjamatul bab dia, dalam tajuk dia. Jawapan dia ialah melalui hadis yang dikemukakan di bawah tajuk. Jawabnya dalam ni perempuan-perempuan di zaman Nabi ni, sahabiat ni duduk merawat, duduk gini-gini khidmat gapo tu. Hak tu kalau tak boleh macam mana mereka buat? Menunjukkan boleh lah. Jadi hal tadi adakah, bolehkah? Itu sudah terjawab lah. Ini masalah kalau merawat gapo tu berkait dengan doktor. Kalau berkhidmat, minum air. Doktor nak minum air, doktor nak pakai baju, doktor nak betul cadar. Banyak kerja lah lagu tu. Lepas dia kena ada misi. Dia kena ada nurse. Lepas misi boleh ke? Boleh. Hak ni khidmat. Dia kata khidmat. Kami minum air, jual akak air, jual akak makanan, khidmat apa-apa lah. Kalau boleh, boleh. Mungkin orang kata, ni masa perang, ni masa perang ni. Kalau tidak masa perang tak boleh. Orang kata Imam Bukhari sebab itulah dia takut kita kata gitu. Sebab tu dia mari tajuk ni. Bolehkah orang lelaki merawat orang perempuan? Perempuan merawat lelaki. Dia tidak kata dalam perang. Mana ada dalam tajuk? Tak ada. Dia buat secara umum. Mana kalau tidak dalam perang pun boleh jugalah kita beristidlal dengan riwayat ni. Bukan kata nanti dalam perang saja. Walaupun peristiwa ni berkenaan dengan dalam perang, tapi Imam Bukhari bila buat tajuk tak ada sebut dalam perang tu. Ini menunjukkan dia pakai secara umum. Dah keperluan di situ pada masa perang. Sahabat-sahabiat ini buat kerja pada masa perang. Mana kalau keperluan itu bukan pada masa perang, seperti yang dilakukan oleh sahabiah Nabi SAW, namanya Syifa. Nama dia tu Syifa, penawar, betul lah. Dan dia ni salah seorang doktor di kalangan sahabat Nabi SAW. Selepas perang pun Nabi SAW suruh dia berubat lagi. Menunjukkan boleh, tidak dalam perang saja. Kita kata hak dalam perang ni boleh. Hak dalam perang ni orang luka ke apa, berat. Mestilah luka tu kita bukan boleh tentukan di bahagian mana. Kalau di bahagian dalam batas aurat, kalau hak tu pun boleh, apatah lagi kalau dia duduk di klinik dia. Orang mari tidak payah buka aurat tu untuk nak berubat lain. Apa tak boleh?
lebih-lebih lagi lah boleh. Khidmat ni pun begitu juga, khidmat misi gapo tu boleh. Cumanya dalam masalah kadang-kadang mungkin masalah pentadbiran, masalah penyusunan kerja, patutnya kita rasa molek juga dibenarkan, maknanya kepada isteri, kepada pesakit ataupun mahram dia lah untuk melayan. Kalau boleh diberi peluang lagu tu, ada rasa lebih baik. Tidaklah kata misi belaka, cuma misi bagi royak lah, buat lagu ni, buat lagu ni. Tapi dalam keadaan-keadaan tak boleh, kalau dibenarkan orang masuk mungkin menimbulkan masalah lain, tidak terkawal keadaan, misi saja tak apa kalau lagu tu. Tapi kalau boleh dikawal, maka lebih baik begitulah. Biarlah masalah nak kecing, masalah nak cuci, kalau kita kata bahagian aurat itu, biar bini dia sendiri, itu lebih baik kalau boleh, ataupun anak dia ke, atau sesiapa yang mahram lah, kalau boleh hak tu lebih baik. Tapi kalau tak boleh, sebab kadang-kadang tempat yang khusus ni dia akan menimbulkan masalah pula. Jadi masalahnya sama sekarang ni, kalau orang lelaki pun dia tak boleh nak tengok. Kalau kita kata ada misi, biar misi lelaki lah pula, tak supaya ya. Masalah aurat ni bukan orang tino saja tak boleh tengok aurat lelaki, orang lelaki pun tak boleh tengok juga aurat orang lain kecuali perlu. Ada kalau lagu tu supaya ya, kalau lagu tu tak ada kelebihan lelaki, kalau lelaki pun tak boleh juga tengok aurat lelaki. Begitu juga perempuan sama perempuan nak tengok tak boleh. Bermakna keadaan itu keadaan perlu. Lepas tu dalam keadaan perlu begitu, kalau kita perhatilah misi-misi ni pun tak ada nak cara, tak cembung dia pun supaya jugalah untuk bidang kau gapo kau. Lepas tu dia ada etika dia pula, tak boleh nak duduk sebar kok si gapo. Tu etika dia pun cembung, tak ada dan nak cara kepada aurat-aurat orang gapo. Tu kita kena tengok. Lepas tu dalam keadaan sakit, orang tu dalam keadaan sakit, kita kata kalau nak ada nafsu, itu masalah peribadi masing-masing lah. Susah kita nak buat hukum, nak tentukan hukum kalau lagu tu. Dia ada nafsu, tak boleh. Dia tak ada nafsu, tak apa. Susah lagu tu. Mana kita tak tahu masa mana dia ada nafsu ke tak ada nafsu. Supaya orang ni duduk sakit, muka tu berkerut-kerut, adakah dia nak bernafsu? Tu benda-benda yang kita kena perhati. Setengah-setengah orang dia mudah tak boleh. Orang perempuan tak boleh selalu. Doktor perempuan tak boleh selalu. Begitu juga sebaliknya. Kena tengok dulu keperluan ataupun keadaan. Takut-takut tidak terbuat, tidak terlaksana. Hanya dari segi teori saja tu senang. Dari segi nak buat memanglah lebih molek doktor perempuan kalau nak beranak ke apa. Tu kalau ada masalah ada doktor lelaki juga kan. Hak mana pakar. Tapi memanglah lebih baik perempuan ke mana-mana. Hak sejenis lebih baik, lebih selamat. Tu tak ada siapa dia nafikan. Bila kita nak selamat, nak suruh selamat, nak suruh hak lebih molek, biar ngaji lah. Hak perempuan tu barulah senang. Biar dia mengaji, biar ramai ngaji bahagian perubatan tu, barulah senang. Barulah satu hari ramai pakar hak perempuan. Tak perlulah kepada lelaki dalam keadaan tu. Bukan dengan cara duduk di rumah tak mengaji seperti mana setengah-setengah negeri dia kata tak boleh, tak boleh. Lepas tu ngaji tak boleh juga. Lepas tu lagu mana perempuan nak merawat orang perempuan je kalau jahil. Sebab itu cara yang kita guna di tempat kita ni adalah paling baik dari segi tu, iaitu orang perempuan semua lelaki sama naik ngajilah dalam bidang apa tak apa, buat kerja lah, tak apa, tak jadi masalah. Bukan seperti setengah-setengah negeri satu kerja pula dah nak bahas hak tu, sama-sama ulama ni nak bahas orang perempuan boleh tu kerja kau tak boleh, boleh jadi goni kau tak boleh, bila tak boleh jadi nak ngaji satu kerja pula. Kita ni sudah selesai dah masalah tu, tinggal lagi buat. Banyak lagi perkara yang tidak selesai perlu diselesaikan. Tapi hak tu alhamdulillah tak ada timbul masalah. Tapi kadang-kadang ada juga yang jenis kerah-kerah tu dia tidak tengok dari semua sudut. Dia kata tak boleh. Perkataan ni lah dia kata lelaki lebih baik. Masalah misalnya kalau nak cuci, kalau nak gapo dia bahagian aurat, dia tidak faham. Kalau orang lelaki pun kalau aurat orang lain tak boleh tengok, serupa dengan orang tino juga. Serupa ya. Apa kelebihan lelaki? Serupa. Tapi kerana tak ni lah terpengaruh dengan keadaan kemudian. Kalau kita perhati balik kepada sunnah, kita tengok macam mana terbuka sahabat-sahabat Nabi SAW.